Halo murid-murid, hari ini kita akan sambung bab 3, yaitu teknik mengukur parameter kesihatan badan. Jadi dalam kelas yang lepas, cikgu sudah terangkan tentang dua parameter kesihatan badan, yaitu suhu badan dan juga kadar denyutan nadi. Hari ini, cikgu akan terangkan lagi tentang dua lagi, yaitu tekanan darah dan juga indeks jisim badan. Kita lihat dahulu yang pertama, yaitu standard kandungan 3.3 tekanan darah. Jadi dalam standard kandungan ini, apa yang akan kamu belajar? Yang pertama sekali mengenal pasti alat mengukur tekanan darah. Dan yang kedua, mengukur dan merekod tekanan darah. Dan yang ketiga, menginterpretasi data daripada bacaan tekanan darah. Nah, alat mengukur tekanan darah. Jadi, yang ini rasanya kamu sudah pernah belajar nih kan? Semasa kamu di tingkatan 3, kamu sudah belajar tentang pengukuran tekanan darah. Kamu masih ingatkah? Jadi pertama sekali kamu kena ingat apa yang dimaksudkan dengan tekanan darah. Jadi tekanan darah ini dia merujuk kepada tekanan yang dikenakan oleh darah pada dinding salur darah semasa peredaran darah. Dan ia boleh diukur menggunakan sfigmomanometer. Panjang nama dia kan? Sfigmomanometer. Unit dia pula, unit untuk mengukur tekanan adalah milimeter mercury. Milimeter mercury. Dan simbolnya kita tulis sebagai ini. MM huruf besar H, G. Tapi kita sebut simbol ini sebagai milimeter mercury ya. Bukan kamu cakap mmHg. Kita sebut milimeter mercury. Di mana mm ini dia merupakan simbol bagi milimeter. Manakala yang Hg ini merupakan simbol bagi mercury, sejenis logam. Jadi kamu mesti tulis H itu sebagai huruf besar. Jadi simbol ini kamu akan baca sebagai milimeter mercury. Jadi di sini murid-murid boleh nampak kan ada 3 gambar. Sebenarnya 2 ini sama. Yang ini 2 sama, sfigmanometer. Yang ini pula adalah sfigmomanometer digital. Jadi di antara kedua-dua ini, yang biasa digunakan oleh pengamal perubatan di hospital dan klinik, contohnya jururawat dan juga doktor, adalah yang ini. Di mana sfigmomanometer ini digunakan bersama-sama dengan stetoskop. Kerana alat ini dia lebih tepat. Dia lebih tepat dalam mengukur bacaan tekanan darah. Manakala yang ini pula sfigmomanometer digital ini, yang ini kita boleh guna di rumah lah. Yang ini kita boleh guna di rumah, tujuan dia untuk membuat pemantauan kendiri tentang bacaan tekanan darah kita. Sekarang mengukur dan merekod tekanan darah. Jadi yang ini adalah sfigmomanometer tadi. Susah juga mau sebut, panjang betul namanya kan. Jadi ini adalah skrin dia yang digital itu. Jadi kita akan nampak di sini beberapa nombor. Jadi nombor yang kita berminat ataupun yang ada kaitan dengan tekanan darah adalah 2 nombor ini. Yang pertama ini bacaan yang atas ini. Okay, bacaan yang atas. Biasa dia akan tulis sini. SYS ini. Kamu nampak ini dia punya simbol. Milimeter mercury itu. Dan satu lagi yang ini. 63 ini. Bacaan di bawah. Ada masa kadang-kala jururawat itu akan tulis tekanan darah dalam bentuk begini. Ada 2 nombor. 120
per 80 mm merkuri. Jadi sekarang apakah maksud kedua-dua nombor ini? Jadi kita lihat dahulu yang bacaan yang di atas ini, nombor yang di atas. Dan yang inilah bila kita tulis dia berada di sini. Kedua-dua nombor ini kita panggil dia sebagai tekanan sistolik. Di mana tekanan sistolik dia merujuk kepada tekanan yang dikenakan pada dinding salur darah semasa otot jantung itu mengecut. Manakala bacaan di bawah ini dengan yang ini kita panggil sebagai tekanan diastolik. Tekanan diastolik pula merujuk kepada tekanan yang dikenakan pada dinding salur darah apabila otot jantung itu dalam keadaan berehat. Okey, di antara denyutan jantung. Maksudnya sini dia mengecut untuk mengepam, kemudian dia akan mengendurkan, dia berehat. Yang itu adalah tekanan dia. Jadi sekarang kita lihat. Sekejap ada satu lagi jika tertinggal. Jadi yang ini, pengukuran tekanan darah ini, kita sebut dia sebagai sistolik per diastolik. Sebab ini sistolik kan, ini diastolik kan. So sistolik per diastolik. Jadi seterusnya, apa maksud bacaan tekanan darah tadi? Macam mana kita mau menginterpretasi data? Jadi kita akan lihat pada tekanan sistolik dan juga pada tekanan diastolik. Apa maksud dia? Jadi untuk kategori tekanan darah optimum, yang ini bacaan dia. Tekanan sistolik mesti kurang daripada 120 dan tekanan diastolik iaitu dalam keadaan rehat, tekanan itu mestilah kurang daripada 80. Ini yang paling optimum lah. Biasanya orang yang mempunyai tekanan darah optimum ini biasanya mereka yang aktif dari segi fizikal. Yang bersukan, atlet semua. Dia punya tekanan darah itu pada tahap optimum. Kebanyakan kalau kita yang sihat normal. Jadi dalam lingkungan ini 120 hingga 129, manakala tekanan diastolik pula inilah 80 hingga 84 julatnya. Apabila melebihi normal ini yang kita start merisaulah. Yang pertama, kategori berisiko. Ini julat dia. Kemudian melintasi julat ini, dia menjadi tekanan darah tinggi peringkat 1. Ini ya. Kemudian tekanan darah tinggi peringkat 2. Dan apabila melebihi 180 tekanan sistolik, manakala diastoliknya melebihi 110, ini adalah tekanan darah tinggi peringkat 3. Ini kalau berada pada tekanan darah begini, biasanya akan ditahan di ward lah untuk pemantauan. Sebab dia kira bahaya. Di mana bacaan tekanan darah yang tinggi dan berlarutan menunjukkan penyakit tekanan darah tinggi atau hipertensi. Jadi untuk kita diagnostik seseorang itu sama ada mempunyai penyakit tekanan darah tinggi atau tidak, bacaan tekanan darah itu akan diambil beberapa kali. Kerana kita punya tekanan darah ini kadang-kala berubah-ubah. Dia berubah, ada masa bila kita stres, tekanan darah kita itu boleh meningkat. Bacaan tekanan darah itu kan, dia akan meningkat. Ataupun kurang tidur ke, ataupun waktu kamu marah. Itu pun naik juga itu. Jadi dia akan ambil beberapa kali. Dan kalau kamu tidak mengalami penyakit tekanan darah tinggi, bila kita ambil kedua kali, biasanya dia pada peringkat normal sudah. Jadi dia akan ambil beberapa kali. Dan bahaya penyakit tekanan darah tinggi ini jika tidak dikawal,
dia boleh menyebabkan masalah yang lebih serius, iaitu boleh meningkatkan risiko untuk mendapat stroke. Apa pula jadi sekiranya kurang daripada optimum? Ada orang dia punya bacaan tekanan darah itu bukan tinggi tapi kurang. Dalam situasi ini, bacaan tekanan darah yang rendah dan berlarutan, artinya berlarutan bukan sekali saja, dia akan menunjukkan penyakit tekanan rendah. Dan jika terlalu rendah, yang ini pun merisaukan juga sebab ada masalah kesihatan dia lah, ada masa dia boleh pingsan dan sebagainya. Jadi kita pergi kepada standard kandungan yang kedua, iaitu indeks jisim badan. Ataupun kita kenali dengan ringkasan BMI. BMI ini daripada English dia, Body Mass Index. Okay, singkatan dia BMI. Jadi dalam standard kandungan ini, kamu akan belajar bagaimana mengira dan menentukan indeks jisim badan. Dan yang kedua, menginterpretasi indeks jisim badan tadi dan membuat keputusan mengenai tindakan yang perlu diambil. Yang pertama sekali, apa itu indeks jisim badan? So, indeks jisim badan ataupun BMI tadi, Body Mass Index. Indeks jisim badan ini, BMI, dia merupakan ukuran jisim badan berbanding dengan ketinggian. Inilah dia punya definition, dia punya definisi. Dan BMI ini kita boleh kira. BMI seseorang ini kita boleh kira dengan menggunakan rumus. Jadi ini rumus dia. Rumus untuk mengira BMI, yaitu jisim badan dalam unit kilogram bahagi dengan ketinggian kamu kuasa 2. Okay, ketinggian kuasa 2. Yang ini kamu faham bahkan kuasa 2 macam mana? Okay, jadi katakan kalau jisim badan kamu 45, kamu akan bahagi di sini, kamu punya ketinggian itu dalam unit meter. Jadi katakan bila kamu ukur, kamu dapati ketinggian kamu dalam 153 cm. Jadi 153 cm itu, kamu kena convert dia pergi bacaan meter dahulu, ubah dahulu. Dia punya unit pergi meter, iaitu 153, kamu akan bahagi dengan 100 kan? Okay, sebab 1 meter bersamaan dengan 100 cm. Jadi ketinggian kamu adalah 1.53 meter. Jadi di sini kamu akan buat 1.53 darab 1.53. Hasil darab ketinggian kamu itu 1.53 darab 1.53. Hasil darab itu kamu akan gunakan untuk membahagi jisim badan. Jadi itu adalah kamu punya BMI. Jadi apa maksud BMI ini? Kenapa kita mau sibuk-sibuk kira? Apa sebenarnya kepentingan BMI ini? Jadi BMI ini sebenarnya dia salah satu cara untuk menentukan sama ada kita ini mengalami masalah jisim badan atau tidak. Jadi dia punya carta dia tu, ini in general lah. Okay, in general lah. So ini adalah carta indeks jisim badan. Sekiranya kamu dapati BMI kamu itu kurang daripada 18.5, sangat rendah, sangat sedikit. Ini maksudnya kamu berada dalam kategori ini, iaitu kurang jisim badan. Okay, kurang jisim badan. Kalau BMI kamu dalam julat ini 18.5 sehingga 24.9, kamu berada dalam kategori jisim badan unggul. Okay, jisim badan unggul lah, maksudnya normal lah, sesuai lah. Okay, jisim badan yang sesuai. Nah, sekiranya melebihi dari itu, dalam julat 25.0 hingga 29.9,
kamu berada dalam kategori berlebihan jisim badan. Berlebihan jisim badan. Dan sekiranya 30 atau lebih, ini adalah kategori obes. Kategori obes. Jadi, salah satu tugasan yang cikgu mau kamu buat hari ini, kamu cuba kira BMI kamu. Kamu tentukan kamu punya berat badan dalam kilogram itu, jisim badan kamu dalam kilogram, kamu boleh anggap, dan juga ketinggian kamu dalam meter. Kamu gunakan rumus tadi. Okay, gunakan rumus tadi iaitu jisim badan dibahagi oleh ketinggian kamu kuasa 2. Pastikan ketinggian itu dalam unit meter. Ada dalam buku teks kamu muka surat 43 untuk membaca lebih lanjutlah. Next one, menginterpretasi indeks jisim badan. Jadi di sini kita boleh lihat secara grafik yang tadi itu, yang tadi itu, di mana kalau BMI dia itu kurang daripada 18.5, dia kurang jisim badan, underweight. Yang ini jisim badan unggul tadi, normal dalam julat ini. 18.5 hingga 24.9. Yang ini berlebihan lah tadi kan, overweight. Dan yang ini adalah obese. Kalau lebih lagi, ini extremely obese. Okay. Jadi apa bahaya dia bila jisim badan kita itu berlebihan? Jadi bila jisim badan berlebihan, dia boleh menyebabkan masalah kesihatan yang serius. Di mana keadaan ini, dia akan meningkatkan risiko untuk menghidap beberapa penyakit yang serius seperti serangan jantung, tekanan darah tinggi, stroke, diabetes mellitus iaitu kencing manis, penyakit kencing manis, salah satu penyakit yang semakin tinggi di Malaysia. Kamu tahukah di Malaysia dia punya dia punya statistik itu 1 daripada 5 orang dewasa di Malaysia menghidap penyakit diabetes, kencing manis. Okay, dan satu lagi, komplikasi sendi dan tulang. Kerana apabila jisim badan itu berlebihan, sendi dan tulang ini dia mengalami stres. Okay, dia terpaksa menampung berat badan yang berlebihan. So dia menyebabkan complication, sakit lutut lah begitu. Nah, manakala kalau kurang pula, kurang pun bahaya juga yang ini, underweight ini. Jadi kurang jisim badan juga, dia boleh meningkatkan risiko seseorang itu untuk mendapat masalah kesihatan juga. Contohnya, boleh mendapat penyakit jantung. Okay. Penurunan daya tahan badan melawan penyakit. Dia cepat sakit. Keletihan, cepat penat, anemia, kurang sel darah merah, dan juga boleh menyebabkan kemurungan. Kemurungan ini dia disebab salah satu faktor dia disebabkan oleh hormon yang tidak stabil. So bila jisim badan kita ini terlalu kurang, fungsi hormon itu dia akan terganggu, penghasilan hormon terganggu. So ini salah satu faktor bagi kemurungan. Jadi di sini apa yang kita boleh buat kesimpulan di sini? Mencapai dan mengekalkan jisim badan unggul melalui pemakanan yang sihat dan aktiviti fizikal yang konsisten dapat membantu mencegah penyakit-penyakit ini. Penyakit-penyakit yang kita sebut tadi lah, yang ini semua ni. Alright. Jadi tips cara menambah jisim badan. Yang ini bagi kategori
underweight tadi ya, yang kurang jisim badan. Yang normal jisim badan unggul tidak perlulah tambah-tambah lagi, just to maintain, kekalkan sahaja. Tapi yang ini nih yang penting untuk semua kita nih. Okay? Perlu tahu jugalah yang mana yang ini kita patut semua amalkanlah yang ini, yaitu cara pemakanan yang sihat. Dia mengamalkan pemakanan yang sihat dan seimbang berpandukan piramid makanan Malaysia. Yang ini piramid makanan ini. Yang ini rasanya kamu tahu ini. Dan juga pinggan sihat Malaysia. Yang ini. Ini salah satu kempen yang dianjurkan oleh KKM. Kementerian Kesihatan Malaysia. Ini kita panggil sebagai pinggan sihat Malaysia. So, dia punya hashtag di sini suku-suku separuh. Apa maksud suku-suku separuh? Maksudnya, pinggan kita itu, kita imagine ada 3 bahagian. Okay. Satu bahagian ini separuh daripada pinggan. Dan ini pula 2 lagi bahagian ini adalah suku. 1/4, 1/4. Suku, separuh. Jadi, suku daripada pinggan ini kita akan isikan dengan sumber karbohidrat. Contohnya nasi, mie, roti, begitu. Kentang. Manakala satu suku lagi kita akan isi dengan sumber protein. Contohnya ikan, ayam, daging, telur, kacang. Manakala yang separuh lagi ni kita akan isikan dengan sayur-sayuran ataupun boleh tambah juga buah-buahan. Inilah maksud suku-suku separuh. Tidak salah untuk kita semua amalkan walaupun yang jisim badan dia unggul itu sebab kita mau mengekalkan jisim badan kita yang unggul. Makan mengikut waktu yang tetap. Ambil snack yang padat dengan nutrien bagi menambah kalori. Maksudnya di sini snack yang ada nutrien lah. Jangan junk food. Junk food itu makanan rapuh. Macam keropok lah. Itu bukan snack yang sehat. Okay. Makan makanan yang berkhasiat lebih daripada biasa. So, kamu tingkatkan sedikit kuantiti makanan kamu. Tapi makanan yang sihat tak? Tingkatkan kuantiti dia yang berkhasiat. Contohnya ikan, semua ini yang berkhasiat. Lebihkan sedikit. Yang ini bagi mereka yang berada pada kategori kurang jisim badan. Bagaimana pula bagi mereka yang jisim badan dia itu lebih, melebihi. Dia berada pada kategori lebih jisim badan. Apa sudah istilah dia tadi itu? Berlebihan jisim badan. Okay. Jadi di sini adalah cara menurunkan jisim badan. Jadi yang pertama sekali, sebelum kamu mula projek untuk menurunkan jisim badan itu, mesti ada sasaran lah. Tetapkan sasaran yang realistik seperti menurunkan 0,5 kilogram dalam seminggu. Jangan drastik. Jangan 1 minggu tu mau kasih turun 10 kilogram. Mana logik? Nanti kamu stres. Okay? Jadi mesti sasaran itu realistik. Realistik dia adalah 0,5 kilogram. Sebab bila kita mau turunkan jisim badan ini, kita kena maintain dia. Jadi kalau kamu punya penurunan jisim badan itu terlalu ekstrim, sukar untuk kamu mau maintain nanti. Sebab ini adalah lifestyle, gaya hidup. Jadi gaya hidup ini mestilah sesuatu yang sustainable. Kamu boleh buat sepanjang masa, sepanjang hayat kamu. Okay, jadi kamu punya sasaran itu mesti realistik. 0,5 kilogram dalam masa seminggu itu cukup bagus sudah. Kedua, pantau dan rekod jisim badan anda seminggu sekali. Tidak perlu hari-hari. Nanti kamu stres. Kalau hari-hari mau timbang, memanglah tidak berubah kan. Jadi seminggu sekali saja tetapkan hari yang sama, waktu yang sama untuk menimbang jisim badan. Kemudian yang ketiga, makan makanan yang sihat secara sederhana. Artinya dalam kuantiti yang sederhana dengan mengambil kira piramid makanan tadi sama macam yang tadi dan juga pinggan sihat Malaysia. So ikut yang ini. Tapi pinggan kamu janganlah besar betul, janganlah guna itu talam. Pinggan biasa, pinggan makan biasa. Okay?
suku-suku separuh, pinggan makan biasa. Dan buat beberapa perubahan dalam cara pemakanan Anda seperti mengubah cara penyediaan makanan. Contohnya kalau sebelum ini semua bergoreng, ikan goreng, ayam goreng, telur goreng, semualah bergoreng. Jadi kamu ubah cara penyediaan makanan. Mungkin ada masa kamu kasih steam dia, bakar dia kah, rebus kah, begitu. Next one lagi, banyak tips dia ni. Kurangkan atau elakkan makanan yang tinggi kandungan gula atau lemak. Yang ini, terutama sekali kalau remaja ini, kamu semua ni suka minum minuman yang manis. Jadi kalau boleh elakkanlah, okay? Atau kalau susah betul, kasih kurang. Mungkin seminggu sekali, sebulan sekali lagi bagus. Contohnya cola, semua ini makanan-makanan rapuh, junk food, yang ini keropok, biskut dan sebagainya, yang manis-manis, kek lah, semualah yang manis, bagi kurang. Lebih baik kalau kamu boleh elakkan. Kemudian, lakukan senaman sederhana seperti berjalan laju, berbasikal dan berenang sekurang-kurangnya 30 minit 3 hari seminggu. So, bila melakukan senaman ini, bila baru start, dia tidak boleh ekstrim. Hari pertama sudah berlari 10 kilometer. Tidak boleh. Sebab sekarang ini dia berada pada jisim badan itu berlebihan makan. Jadi kamu punya sendi semua ini, dia memang kita ada komplikasi sudah, sakit lutut apa semua. Jadi dia akan menyebabkan kecederaan bila kamu berlari. Dia menyebabkan kecederaan sebab berlari ini dia adalah senaman high impact. Okay? Berlari ini senaman high impact. So bila jisim badan itu berlebihan dan kamu berlari, dia akan menyebabkan kamu punya sendi itu dia mengalami stres. Dia boleh cedera lah. Jadi bila cedera, nanti next time lagi lah, terus bergerak pun tambah susah. Lagilah kan, tidak aktiviti fizikal langsung. Okay? Jadi kita start slow, itu sebab dia senaman sederhana. Paling bagus berjalan. Berjalan, it's free. You can do it everywhere. Boleh di mana-mana saja berjalan. Okay? Berbasikal kalau ada basikal, cuma sekarang ini kita tengah pandemik. Nantilah, berjalanlah dulu. Dan juga berenang kalau pandai berenang. Kalau tidak pandai berenang, tidak payah. Setakat berjalan, okay, sudah itu. Jadi sekurang-kurangnya 30 menit. So, I think berjalan ini kamu boleh buat 1 jam pun boleh. Sebab berjalan saja bahkan. Tapi paling kurang 30 menit lah. Jangan 5 minit saja kamu berjalan pergi dapur, balik untuk duduk depan TV. Itu ndak acik, tu ndak kira. Okay, jadi 3 hari seminggu. Okay, jadi mesti ada masa rehat juga. Tidak boleh hari-hari. Terutama kalau sebelum ini gaya hidup kamu ini sedentary. Maksudnya kamu tidak aktif langsung, bah. Jadi tidak boleh terus mau hari-hari bersenam, nanti terkejut badan kamu. Jadi dia kena ada masa rest in between. Dan yang paling utama sekali, dapatkan sokongan daripada orang yang rapat. Your family member lah. Kamu punya ahli keluarga, dia mesti sokong kamu. Jangan pula dia pergi masak sedap-sedap goreng, sudahlah kamu mau kasih turun jisim badan kan. Okay, jadi mesti ada sokongan lah. Okay, itu saja hari ini. Jadi, yang ini tugasan yang kamu belum hantar lagi sama cikgu. Ramai yang belum hantar, mesti buat tak? Jadi, untuk yang hari ini punya, kamu rujuk buku teks kamu, muka surat 47. Muka surat 47. Yang ini yang samatif punya sudah ni, samatif. Kamu cuma buat nombor 3 dan nombor 4. Nombor 3 dan nombor 4 di mana nombor 3 ini cikgu bagi guide dulu lah. Seorang murid telah menjalankan eksperimen untuk menyiasat kadar denyutan nadi bagi 4 orang individu yang berbeza umur. Jadual 1 menunjukkan bacaan nadi yang diperoleh. Ini 1, 2, 3 dia dapat. Yang 2 bulan ni belum ada bayi di sini ya.
Jadi lengkapkan jadual di atas. Kamu kena suruh cari di sini. Kamu kena fikir. Yang ini kamu boleh search di internet. Kalau bayi dalam umur lebih kurang 2 bulan, lebih kurang berapa kadar denyutan nadi dia yang normal. Kemudian B, nyatakan pemboleh ubah yang dimanipulasi. Apa pemboleh ubah yang bergerak balas? Masih ingat? Kamu coba ingat apa maksud pemboleh ubah yang dimanipulasi. Pemboleh ubah yang macam mana? Yang mana satu? Kemudian yang bergerak balas. Bila kamu sudah ada 2 pemboleh ubah ini, dimanipulasi dan bergerak balas, sekarang kamu guna pemboleh ubah ini untuk membuat hipotesis. Nyatakan hipotesis daripada eksperimen yang telah dijalankan. Kemudian D, berapakah kadar denyutan nadi seorang atlet terlatih? So, yang ini pun kamu boleh search. Nah, nombor 4, Fariza telah menjalankan pemeriksaan denyutan nadi secara berkala di sebuah hospital. A, pada bahagian manakah biasanya bacaan nadi diambil oleh seorang jururawat? Jadi sebelum ini, yang topik sebelum ini kelas yang lalu tentang kadar denyutan nadi Jadi cikgu sudah tunjuk mana titik nadi yang ada pada badan kita. Ada banyak tuh. Tapi mana satu yang biasa digunakan oleh jururawat? Kemudian B, sekiranya Fariza berumur 22 tahun yang merupakan seorang atlet terlatih, ramalkan kadar denyutan nadi Fariza. Atlet terlatih tadi kan? Tetapi pastikan yang ini sekarang dia adalah seorang wanita, seorang perempuan. Kemudian C, di samping membuat pemeriksaan denyutan nadi, Fariza juga telah membuat pemeriksaan tekanan darah. Dia mendapati bahawa tekanan darahnya adalah normal. Ramalkan bacaan tekanan darah Fariza. Kamu buat ramalan. Yang ini baru belajar tadi. Berapa tekanan darah normal? Jadi kamu ramal. Dia ada julat itu kan? So, kamu ambil dalam julat begitu. Bagaimanakah Fariza boleh memastikan dia sentiasa sihat? So, ini kamu kena fikir ini ada otaknya nih, maksudnya dia ingin kamu berfikir. Kebat. Jadi yang ini buat dalam buku latihan. Kamu ambil gambar, hantar kepada cikgu melalui Telegram. Ada satu lagi. Tugasan yang kedua. Yang ini pada muka surat 48, bahagian cabar minda. Cabar minda, ada 3 soalan di sini. Jadi soalan 7 ni, Azni berumur 27 tahun, dia mendapati suhu badannya tidak konsisten. Adakah Azni boleh menggunakan termometer rektal bagi menyukat suhu badannya? Masih ingat ke apa itu termometer rektal? Boleh ke tidak boleh? Nombor 8. Jisim badan berlebihan boleh meningkatkan risiko mendapat penyakit serius yang lain. Baru kita belajar tadi kan BMI. Jadi A, nyatakan 5 penyakit serius yang boleh terjadi sekiranya anda mempunyai masalah jisim badan berlebihan. Jadi kamu senaraikan 1, 2, 3, 4, 5. B, Nur Antasha mempunyai jisim badan berlebihan. Sekiranya anda pakar pemakanan yang sedang merawatnya, nyatakan nasihat yang akan anda berikan kepadanya. Sekarang jisim badan dia berlebihan. Dia dalam kategori jisim badan berlebihan. Jadi kamu ni pakar pemakanan. Pakar pemakanan, dietitian. Yang makan-makan punya. Jadi apa nasihat yang akan kamu berikan kepada Nur Antasha? Ke-9. Maklumat di bawah menunjukkan senarai makanan sarapan pagi yang dijual di kantin sekolah. Yang pertama, sandwich telur. Yang kedua, bihun goreng dan telur goreng. Dan pilihan yang ketiga, nasi lemak dan ayam goreng berempah. Jadi Marisa, kita ada seorang pelajar bernama Marisa, sedang berusaha untuk menurunkan berat badan. Makanan yang manakah sesuai diambil oleh Marisa untuk bersarapan? Wajarkan jawapan anda.
Jadi soalan 9 ini dia ada 2 bahagian, Tupat. Yang pertama, kamu kena pilih mana satu makanan, pilih satu sajalah. Dia mau menurunkan berat badan ini, pilih salah satu saja. Okey, pilih salah satu. Kemudian kamu bagi sebab, wajarkan jawapan anda. Kamu kena berikan sebab kenapa kamu pilih makanan tersebut. Jadi itu saja untuk hari ini. Kita punya kelas 2 tugasan. Okey, itu saja. Thank you. Selamat belajar dan selamat membuat tugasan. Ada apa-apa soalan, boleh tanya cikgu di Telegram. Cikgu akan berada secara online selama 1,5 jam untuk kelas kamu itu. Sekian, terima kasih. Kita jumpa lain hari lagi. Thank you.